Macam cinta, kasih sayang, sarang engkau? Okay, semuanya ada. Love, itu adalah satu filosofi ataupun satu yang amat sukar untuk kita takrifkan. Okay, begitu juga cinta ni tak boleh diukur. Macam mana nak ukur? Saya sayang you sebesar-besar depan sedepa tapak tangan saya ke lengan saya, ataupun seluas-luas dunia cakrawala. So benda cinta ni amat susah untuk kita takrifkan dan juga untuk kita bandingkan dengan kasih sayang. Tapi ada beberapa perkara yang boleh kita faham tentang cinta. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton kita yang menonton hari ini podcast siri yang ke-13. Kalau tuan-tuan dan puan penonton kita yang sebelum ni mengikuti podcast kita yang sebelum ni bulan lepas, siri yang ke-12 ulang tahun yang pertama podcast. So, kali ini adalah siri yang ke-13. Hari ini kita nak membicarakan berkenaan satu program, satu topik macam jiwa juga topik ni. Itu bukan cinta. Hashtag itu bukan cinta. Nampak? Dia perkataan cinta ni orang suka tengok ni. Harmonikan hubungan. Okey, so kita ada panel, dua orang panel yang kita bawa untuk kita kupas berkenaan dengan tajuk itu bukan cinta ni. Kita ada Profesor Dr. Sajaratul Nisa Osman, pakar perunding perubatan keluarga Isi Maya. Selamat datang Prof ke kita punya suasi podcast kita hari ini. Selamat datang. Okey Prof. Terima kasih Encik Anwar. Sama-sama. Seorang lagi panel kita ada Datin Rosina Abdul Manaf, ICF Certificate Coach. Kita ada daripada Managing Director of Protesh Anniversary Sediang Baik. Betul ke Datin? Betul ya? Selamat datang Datin. Terima kasih sudi datang ke kita punya program Bida Bual Bicara walaupun secara online, tapi kita still ada juga program podcast setiap bulan kita laksanakan. So terima kasih kita ucapkan kepada panel Datin. Sama-sama, kasih Anwar. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, so kepada penonton-penonton yang menyaksikan podcast kita kali ini, so terima kasih dan selamat datang kita ucapkan kepada semua. So nanti link kehadiran kita akan bagi kepada anda semua di akhir rancangan. So anda boleh klik atau tunggu sampai di penghujung program dan klik link kehadiran untuk mengisi sedikit maklum balas dan makluman diri untuk kita proses untuk pemberian sertifikat. Okey, so selamat datang kita ucapkan kepada semua anda semua penonton-penonton di YouTube boleh berinteraksi dengan kami secara live, boleh bertanya soalan kepada kami, kepada panel, bukan kepada moderator. Jangan tanya soalan kepada moderator, tanya kepada panel saja. Walaupun itu bukan cinta, okey, tajuk cinta tu, tapi tanya pada panel. Panel expert cinta. Moderator tidak. Moderator tidak. Okey. So, okey. Sebelum kita start, kita nak tanya soalan. Okey, first soalan kita olahan berkenaan topik. Kadang-kadang orang tak faham. Tajuk ni kecil tu lah. Hashtag itu bukan cinta. Cinta. Okey, mungkin Prof saja ataupun Datin Lin ingin mengolahkan sedikit berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Cinta kepada siapa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, Prof ataupun Datin, silakan. Mana-mana dulu? Saya mulakan dulu ya, Datin. Boleh, Prof. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi semua, adik-adik, anak-anak, ibu bapa dan rakan-rakan sekerja. Kalau kita cakap hashtag itu bukan cinta dan perkataan cinta itu keluar, selalunya kita terus fokus kepada cinta dan kasih sayang terhadap kekasih dan pasangan. Tetapi perkataan cinta dan kasih sayang ini topiknya sangat besar because dia bukan saja kepada kekasih atau pasangan, tetapi boleh juga kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan, dan jangan lupa juga cinta kepada diri sendiri, cinta kepada alam semula jadi, dan juga mungkin cinta kepada negara, adat budaya kita. Jadi dia sangat luas. Cumanya untuk platform hari ini, seeloknya jika kita bincangkan tentang cinta antara sesama manusia, kerana jika kita tengok kalau kita membeli alat elektronik kan, bila kita ada mempunyai alat elektronik tu, dia datang dengan manual. Dia akan bagi tahu bagaimana kita harus tindakan yang perlu diambil supaya kita menjaga
peralatan yang kita beli itu, dan juga ada juga manual untuk troubleshoot. Jika ini tak jadi, apa perlu buat, and then siapa yang perlu kita hubungi untuk troubleshoot jika ada isu. Cumanya dalam kehidupan kita ni tak ada. Okay, itu yang kita akan kupaskan hari ini. Semoga kita dapat memberi tips untuk kita sedar dan juga bagaimana kita boleh menjalinkan cinta yang sihat, sejati dan mungkin juga abadi. Itu pembuka kata saya lah. Mungkin saya paskan pula kepada Datin. Datin Roslin. Datin Lim nak ada sebarang tambahan berkaitan dengan kita punya topik pada hari ini? Ya, insyaAllah saya tambah sikit Anwar. Ya, bila kita cakap pasal cinta dan bila kita tanya pada diri kita ni cinta pada siapa, cinta ni sebenarnya dia banyak kategori. So permulaan rasa cinta untuk kebanyakan pada kita ni ialah rasa cinta pada ibu dan ayah lah dan keluarga. Dari saat kita dilahirkan, cinta sebenarnya yang menyambut kita di dunia ni. And into the loving arms of our mothers we are put. Disebabkan rasa cinta dalam hati ibu dan ayah, kita dibesarkan, kita dididik sampai dewasa. So rasa cinta terhadap ibu dan ayah hadir dengan macam automatik dalam hati kita. Inilah dia permulaan rasa cinta untuk kebanyakan daripada kita, iaitu cinta kepada ibu dan ayah. Dalam Greek philosophy, rasa cinta ni dia ada special word, dipanggil dia diklasifikasikan sebagai storge ataupun familiar love. In English it's called familiar love. So familiar love ini terbentuk dari jalinan kekeluargaan yang kukuh. Dia datang daripada rasa selamat, rasa selesa dan rasa familiar bila kita berada bersama ahli keluarga kita. So this is satu type daripada perasaan cinta lah. So bila kita dah mula mengenal dunia, kita rasa cinta tu mula menular. So kita dah start rasa sayang pada kawan-kawan, our best friend yang hadir dalam hidup kita. Kita rasa gembira bila kita bersama orang-orang yang kita cintai lah, orang yang kita sayang kan. Cintai ada kerungan tu. Ya, itulah kategori cinta nombor 2. So dalam konteks ni, Greek philosophy pun dia ada, dia punya term. This is called philia. So philia in English is called affectionate love. So this is another type of rasa cinta. So rasa cinta ni dia lebih kepada rasa selamat, rasa happy, rasa sesuai bila kita, dengan kawan-kawan, dengan our best friends and all that. So ini satu type of cinta juga. Lepas tu sambung terus kita as we get older, kita meningkat dewasa, setengah dari kita mungkin akan melalui perasaan cinta ni towards that special somebody tu. Okay, this is a different type of cinta, and rasa cinta ni mungkin lebih mendalam daripada apa yang kita pernah rasa sebelum ni. It is more passionate, it's more physical. So in Greek philosophy pun ada juga term dia. So this is called eros, ataupun in English is called romantic love. So di perasaan cinta kepada somebody from the opposite sex yang mungkin membuatkan jantung kita berdebar-debar. Bila kita ingat pasal lawan tu, kita rasa excited kan. Bila lama tak jumpa, kita rasa rindu. This is ini cinta di permulaan saja ke? Ke macam mana? Jadi perasaan cinta tu makin lama makin pudar selepas PKP, jumpa selalu kat rumah. Okay, romantic love ni interestingnya Anwar, dia boleh be transformed into another type of love that is called enduring love. Dia romantic love ni dia walaupun dia hangat, dia orang putih kata it burns hot but it burns fast. Dia hangatnya sementara macam tu. So kalau kita dah pernah rasa romantic love ni, and kita kind of will be naive kalau kita expect romantic love ni is gonna be there forever, sebab dia punya hangat dia sementara. Tapi dia boleh progress ke satu lagi tahap lain yang dipanggil enduring love. That one is different. Tapi these are the few category of cinta lah, macam sebab tadi Anwar punya soalan cinta pada siapa kan, inilah dia, cinta pada mak bapak kita, kawan-kawan kita, that special someone. And macam Prof Lajar cakap tadi, self love, cinta pada diri sendiri pun penting juga. This concept of self love ni pun dalam Greek philosophy pun ada, dia panggil Pilatia. So in fact self love ni kadang-kadang kita selalu confusekan dengan
dengan konsep selfish. Some of us, it is very difficult for us to love ourselves sebab kita takut nanti orang kata penting diri sendiri. You know, you love yourself so much. Tapi sebenarnya self-love is sangat penting. Sangat penting terutama untuk kesihatan mental. Sebab rasa cinta pada diri sendiri ni is the basis, I think, tunjang pada perasaan cinta itu. Kalau kita tak mampu cinta diri sendiri, macam mana kita nak cinta orang lain? Because it all starts from us, and for us to understand, to respect us, to be able to fulfill, tanya diri sendiri apa dia keperluan kita, apa yang kita boleh buat untuk menjaga diri kita. So this is another category of love. Betul, setuju. Okey, kepada penonton-penonton yang baru Okay, menonton saya akan kita. sambut. Ya, Prof. Okay. Nak sambung lagi? Boleh, tak apa. Kita simpan dulu, Prof. Saya nak Okay. Okey. Kepada penonton-penonton yang baru menonton kita pada hari ini kita nak kupas berkenaan dengan tajuk Itu Bukan Cinta, #harmonikan hubungan. Okey, kepada anda semua jangan lupa like, share and like dan share kita punya YouTube channel dan kita punya media sosial, dan boleh kongsikan kita punya program pada hari ini kepada rakan-rakan untuk manfaat bersama. Okey, sorry Prof tadi terganggu apa yang Prof nak sampaikan. Okey, Prof nak tambah apa tadi? Ya, Prof saja. Cuma saya akan sambut dengan mungkin dari sudut developmental of human being. Secara lumrahnya bila kita dilahirkan berpasangan, dan kita mesti sedar dan juga tahu bahawa dari kecil mungkin perasaan cinta tu memang kuat kepada ibu bapa. Tapi bila pergi darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, kita suka dengan kawan-kawan. Okey, kawan rapat, kawan baik. Tapi bila dah berumur 10 tahun hingga 12 tahun, dari tingkatan darjah 4 hingga darjah 6 tu, dalam kelas tu murid perempuan berkenan dengan murid lelaki berkenan dengan murid perempuan, tapi pandang dari jauh aja. Kalau nak keluar pun keluar satu kelas, excursion sekolah, dan happy dah macam tu. Okey, tapi bila meningkat dewasa sikit lagi, 12 hingga 14 tahun, mungkin masa ni dah mula remaja, akan keluar dalam kumpulan yang kecil, mungkin dalam 10 orang lelaki keluar dengan 10 orang perempuan, macam tu. Tapi dalam perasaan tu dah tahu dah ada seorang yang berkenan dalam grup yang opposite sex tu. Dan bila meningkat lagi dewasa, 14, 16 dan seterusnya, masa itu akan berpacaran berdua. Dan bila sampai zaman universiti tu, mungkin masa tu dah ada ada perasaan untuk mencari pasangan hidup. Okey, dan seterusnya. Jadi perasaan cinta dan progression itu adalah normal. Okey, ini paling penting untuk difahami dan untuk kita accept, kerana ramai ibu bapa yang tidak mahu membincangkan isu ini bila anak membuka cerita, mahu bertanyakan isu ini. Jadi penting untuk kita tahu, dan supaya kita dapat membimbing dan memberitahu apakah batasan-batasan di dalam perhubungan, supaya apapun jenis perhubungan, dia akan menjadi satu perhubungan yang sihat dan bukan yang memudaratkan seseorang itu. Itulah yang paling penting. In fact, mungkin saya akan beritahu projek saya ni, projek dengan Encik Anwar dan juga Encik Ashraf rasanya masa tu. Namanya betul, #itu bukan cinta. Dia memang dia punya fokus adalah untuk pelajar-pelajar universiti, iaitu pelajar Universiti Melaya. Dan kita libatkan 500 pelajar di kampus, dan kita mahu sediakan platform supaya pelajar dan belia mula berfikir tentang mana hala tuju perhubungan mereka, dan juga apakah sikap mereka terhadap perhubungan, terutama sekali when we talk about dating violence, penderaan semasa berpacaran. Dan daripada projek itu kita tahu bahawa lebih separuh daripada pelajar universiti tahu ataupun sendiri mengalami isu penderaan semasa berpacaran. Dan
kebanyakan mereka akan berhubung dengan kawan jika mereka ada masalah, kalau kesihatan, kalau perhubungan tu ada masalah. Tapi yang menarik ataupun yang merisaukan, 90% pelajar universiti menyatakan bahawa mereka tak tahu macam mana nak tolong kawan yang ada masalah ni bila berpacaran. So I think ini adalah isu yang besar yang perlu kita tahu. Kita perlu accept that ini adalah naluri manusia. Bila di tahap umur yang berlainan, cinta itu datang dan diekspresikan dari sudut yang berlainan dan ada isu dan perlu dibincangkan dan perlu ada resources dan sokongan untuk membantu para belia kita supaya mereka boleh menangani jika mereka terlibat dalam isu-isu perhubungan yang tidak sihat ataupun memudaratkan. So, untuk makluman semua juga, hari ni tadi Prof Saja dengan Datin Rosmina telah olah sedikit, sedikit. Rasa macam dah olah banyak bukan apa yang kita nak bincang pada hari ni, tapi tak apa. So hari ni kita nak berbincang berkenaan dengan hubungan sihat, mengharmonikan hubungan. Memandangkan sekarang PKP, saya rasa semua penonton-penonton tu berada di rumah sudah agak lama. Begitu juga dengan kita punya panel, saya juga sendiri juga. So kita ada cara untuk mengharmonikan hubungan supaya masalah-masalah negatif termasuk keganasan rumah tangga ataupun masalah isu-isu kita dengan parents ke, terhadap diri sendiri ke, sebab dah lama sangat duduk di rumah tak dapat keluar-keluar. So hari ini kita nak highlight berkenaan topik berkenaan itu, kasih sayang di antara hubungan di antara diri sendiri, family, parents, adik-beradik. Betul tak apa yang saya nak sampaikan sini. So kita nak bertanya berkenaan dengan maksud cinta yang sebenarnya ni dan apa yang kita perlu buat untuk tunjukkan rasa cinta. So kita nak bertanya kita pada panel di antara Prof Saja pun Datin Rosmina lah sendiri, Datin Lin, berkenaan dengan apa tu secara umumnya cinta. Adakah kadang-kadang sebab orang tak faham bila sebab biasalah disogokkan dengan drama-drama cinta sekarang ni. Drama-drama romantik daripada negara-negara lain ataupun Malaysia sendiri, tak kisah. Orang kadang-kadang salah faham sebenarnya apa itu cinta, apa maksud itu cinta, kasih sayang, dan macam mana kita tunjukkan rasa cinta tu. Kalau Datin Roslin nak olahkan sedikit. Okay? Boleh, insyaAllah saya cuba. Bila kita tanya diri sendirilah apa maksud cinta tu, saya rasa manusia dan perasaan cinta tu memang tak boleh dipisahkan actually. Again, kalau kita go back dalam konteks cinta, sebab konteks cinta ni dia ada banyak different konteks. So dalam konteks kekeluargaan tadi, luahan rasa cinta tu mungkin untuk kita mengucapkan rasa terima kasih pada mak, ibu, ayah, adik-beradik kita di atas segala pengorbanan mereka. So ibu dan ayah lah yang membesarkan kita, mendidik kita sampai kita besar. Jadi maksud cinta dalam konteks ni hadir daripada rasa syukur, from the feeling of gratitude, dan juga rasa tanggungjawab, sense of responsibility untuk membalas semua kasih sayang, jasa dan pengorbanan mereka. So rasa cinta pada keluarga, macam tadi dalam konteks bahasa Inggeris dia familial love ni bermaksud untuk membalas budi dan menjalankan tanggungjawab atas keluarga lah. Ya. Bila kita dengar rakan-rakan, apa pula maksud cinta kita kat situ? So mungkin a little bit berbeza walaupun ada persamaan dengan maksud cinta bila kita dengan keluarga kita. Yang sama sebab mungkin kita pun still rasa bertanggungjawab untuk macam menjaga kawan-kawan kita. So there is a familiar sense of protectiveness even amongst friends. Sebab biasalah kan kalau kita punya best friend tak sihat ataupun ada masalah, kita pun terasa. Kita pun bersedih hati. Jadi perasaan ni datang daripada rasa cinta tu lah. Jadi apa yang mungkin berbeza sikit, rasa cinta bila kita berada, maksud cinta bila kita berada dengan kawan-kawan kita ni is more towards nak create perasaan gembira, sebab kawan-kawan ni dia lain sikit daripada adik-beradik, sebab kawan-kawan ni kita boleh pilih. So kita akan selalunya pilih rakan-rakan, kawan-kawan yang serasi dengan kita, yang kena dengan jiwa kita, yang sama minat, sama hobi dan sebagainya. So bila kita berada di sekeliling orang-orang yang
yang similar dengan kita. So this concept of affectionate love ni, rasa cinta bila kita berada dengan kawan-kawan ni, dia hadir dari keinginan untuk bergembira bersama-sama. So ada a little bit difference in terms of maksud cinta dari segi konteks cinta bila bersama kawan-kawan. So yang teruskan. Ya. Teruskan. Di ada kategori tadi kita cakap pasal romantic love kan. Betul. Apa pula maksud cinta dalam konteks romantic love ni? So setengah pada kita romantic love ni, tadi nak sambung sikit awal tadi Anwar tanya so romantic love ni macam mana kan? So romantic love ni dia mungkin akan berkembang menjadi satu lagi kategori cinta macam nak cakap tadi, that is called enduring love, ataupun dalam filosofi ni dipanggil pragma. So enduring love is rasa cinta yang terbentuk bersama peredaran masa. So enduring love ni selalu dia start dengan romantic love, tapi yang dah matang dengan masa, yang mana pasangan tu dah kenal hati budi masing-masing, you dah dapat terima baik buruk pasangan masing-masing. So enduring love ni is the love yang kita nampak bila kita tengok pasangan orang tua yang berjalan berpegang tangan, bila bercakap tu melihat kat mata masing-masing, tersenyum, you know. So bila dia orang ketawa, bila kita, kalau kita tengok an old couple macam tu, kita pun mesti tersenyum, you know, because it is so beautiful bila kita dapat lihat dengan mata kasar the enduring love ni dideklamasikan, ditunjukkan, dipertontonkan. Jadi maksud cinta kat sini apa pula bila you know, bila dalam konteks romantic love ataupun enduring love ni. Jadi ini persoalannya, mungkin kita boleh, bila setengah daripada kita yang sedang merasai this emosi romantic love ni, mungkin boleh tanya diri sendiri, apakah sebenarnya maksud rasa cinta ni? Apa tujuannya? Apa you nak buat dengan perasaan ni? Adakah ianya something yang you nak belai, you nak apa, asah, you nak jaga, you nak baju so that dia jadi enduring love, ataupun sekadar suka-suka je? You boleh tanya diri sendiri, you boleh tanya pasangan you. Kalau dengan parents pula Datin, apa kategori cinta tu? Ataupun ada berapa kategori cinta yang kita tadi Datin dengan Pro ada cakap berkenaan dengan romantic love, dan ada juga enduring love. And then macam mana juga dengan apa kategori lain cinta? Dari kalau saya cinta kepada parents, cinta apa? Cinta kepada diri sendiri, cinta apa? Yes. Kalau dalam Greek philosophy actually kategori cinta ni ada 8. Tapi saya tak ada dah hafal pula semua. Apa yang saya sebut tadi, kalau kategori yang kita perasaan cinta pada keluarga tu dipanggil storge, itu dipanggil familiar love. Itu satu, storge. Lepas tu philia, kategori cinta bila kita bersama rakan-rakan kita, our good friends, itu philia, ataupun dalam bahasa Inggeris ni affectionate love. Lepas tu of course ada romantic love lah, itu perasaan cinta kepada that special somebody kan. Romantic love ni dia boleh jadi matang dan bergerak ke satu lagi tahap yang kita panggil enduring love. Itu yang saya boleh cakap tadi pasal enduring love. Yes, enduring love ni dalam Greek philosophy dipanggil pragma. And also tadi kita ada cakap konsep self love, philatia dalam Greek ni. So 3 lagi tu nanti saya kena research dulu, nanti saya kongsi dengan. Tapi sebenarnya ada 8 kategori cinta lah kan. So yang tadi Dati ada sebut 5 lah kot. Yes, kan? 3 tu. Betul. Dalam Greek philosophy dia ada 8 kalau tak silap saya. Okay. Ya, tapi tadi ada soalan daripada penonton daripada Amal Daniel. Dia ada tanya berkenaan sayang dan cinta, perbezaan dia. Adakah benda tu benda yang sama, sayang dan cinta? Ataupun sayang ni macam level sayang dengan cinta ni berbeza, cinta ni tinggi sikit dia punya level, sayang ni bawah. Sebab sayang ni boleh kita dekat sayang, kita sayang barang kita, kita sayang PC ke, kereta, bagi lelaki lah kot kan. Adakah itu cinta juga? Macam mana tu? Prof Hajar ataupun Datin ni boleh? Cinta itu adalah terminologi ataupun bahasa. Banyak yang boleh ditukar ganti, tapi maksud dia tu yang amat susah. Sebab saya punya cinta cinta pada kucing. Okey, sekretari saya dulu.
macam cinta, kasih sayang, sarang engkau. Okay, semuanya ada. Love, itu adalah satu filosofi ataupun satu yang amat sukar untuk kita takrifkan. Okay, begitu juga cinta ni tak boleh diukur. Macam mana nak ukur? Saya sayang you sebesar-besar depan sedepa tapak tangan saya ke lengan saya, ataupun seluas-luas dunia, cakrawala. So benda cinta ni amat susah untuk kita takrifkan dan juga untuk kita bandingkan dengan kasih sayang. Tapi ada beberapa perkara yang boleh kita faham tentang cinta. Maknanya cinta tu, kita tak tahu bila cinta itu tiba-tiba muncul. Okay, macam kita suka seseorang itu dalam span of time, kita tak tahu bila that light bulb to say, oh I cinta dekat you, or oh I suka. Ataupun I think in terms of parents is slightly different because ibu dengan anak, because of the bonding, we have that hormone oxytocin, itu bonding hormone kita. Tapi kalau kita dengan orang lain, bila tu terjadinya perasaan tu. Tapi apa yang pasti adalah cinta itu memerlukan consistency. Okay, kita perlu maintain in terms of tindak tanduk kita dan emosi kita. Saya bagi analogi ya. Kalau kita gosok gigi ya tiap-tiap hari ya 2 minit satu hari tiap-tiap pagi. Kita gosok gigi, kita tengok tak ada apa-apa perubahan. Okey, tapi kita gosok gigi tiap-tiap hari dalam masa 6 bulan, kita tengok memang gigi kita terjaga. Tapi kalau kita tak gosok gigi, kita tak ada apa beza pun sekaligus, cuba 6 bulan tak gosok gigi, apa jadi? Okey, so benda macam tu yang kita perlu buat supaya perasaan cinta tu baru kita nampak apa hasilnya dalam cinta itu. Tapi satu yang penting yang perlu kita tahu bahawa apakah ciri-ciri cinta yang cinta yang sihat, okey, yang boleh membawa kebaikan kepada seseorang. Ini boleh cut across cinta di dalam keluarga atau cinta dengan kawan-kawan ataupun cinta dengan pasangan. I think nombor satu yang paling penting adalah bila berada di dalam hubungan itu membenarkan kita menjadi individu tersendiri. Kita ada freedom untuk express ourselves, to become ourselves. Okay, terdapat kesamarataan, okay, di dalam perhubungan itu. Jadi dan ada rasa hormat. Macam kita dengan keluarga kita hormat ibu bapa kerana mereka adalah ibu bapa. Ibu bapa hormat kepada anak tentang role sebagai anak. Begitu juga suami dan isteri. Ada kesamarataan dalam perhubungan itu walaupun dari sudut fizikal, emosi mungkin sedikit berbeza, tapi kita hormat dia sebagai seorang suami dan dia hormat sebagai kita sebagai seorang isteri, dan juga respect akan the role of the individual. Dan juga walaupun kita sayang orang itu, kita tidak mengongkong, kita bagi ada sedikit ruangan untuk mereka, okay, freedom untuk ada mengekspreskan bagaimana mereka mahu memilih jalan mereka. Tapi lagi sekali, I think kita perlu cakap tentang batasan dalam perhubungan dan juga ada tolak ansur. Jadi bila saya tengah prepare untuk podcast ni, terngiang-ngiang lagu Datuk Siti Nurhaliza tu. Apa nama dia? Ke Prof nak nyanyi sikit? Tak boleh. Nanti Okey. Nama dia apa? Cintaku bukanlah cinta biasa. Cintaku getaran yang sama. So the wavelength is the same. Tidak perlu dipaksa. Tak ada paksaan. Kita sama-sama suka. Tidak perlu dicari kerana aku yakin akan ada jawabnya. Okay? So there is a sense of trust in the person that you love. So itu saya rasa secara umum dia cut across cinta, tak kiralah cinta itu kepada di dalam keluarga ibu bapa ataupun dengan kawan-kawan ataupun dengan pasangan.
Maksudnya tadi Prof ada sentuh berkenaan dengan hubungan secara sihat. Betul Prof? Ya, betul. Hubungan secara sihat tu mesti kita respect. And then tolak ansur, freedom. So di antara cara-cara kita nak buat hubungan secara sihat lah kan. Dan benda ni tidak terpakai kepada pasangan sahaja. Benda ni juga terpakai kepada kepada anak-anak. Contoh sebagai parents, kita pun boleh menggunakan apa yang telah Prof tadi bagi tahu dengan anak-anak kita. Maksudnya kita tidak boleh juga menghukum anak-anak kita. Kita memberi kebebasan kepada dia untuk membuat keputusan juga. Betul Prof? Ini apa yang Prof bagi tahu berkenaan dengan hubungan sihat tadi. Ya, betul. Tapi ada kadang-kadang kita bila kita cinta atau sayang seseorang, kita jadi obses, taksub. Itu yang mungkin tidak berapa sihat lah dalam perhubungan tu. Kalau perasaan cinta tu dia berlandaskan rasa committed, setia dan kepada yang satu. Okey. Tapi dalam taksub bercinta ataupun kasih sayang, ia boleh berlaku sesama pasangan ataupun ibu bapa kepada anak ataupun rakan-rakan sekelas ke macam tu kan. Dia taksub ni perasaan itu berlandaskan cinta itu boleh diumpamakan bagai makan. Yang itu akan meninggalkan kita. Jadi tindak tanduk di dalam taksub tu memberi cinta yang berlebihan. Okey, terlampau amat sangat dan mengongkong. Okey, termasuklah cemburu yang amat sangat. Cemburu perlulah kan sebab you sayang seseorang, tapi jangan cemburu tak amat sangat dan tidak memberi ruang untuk seseorang itu bernafas. Jadi you rasa macam clingy, rasa sesak dengan kasih sayang diberi oleh seseorang itu. Jadi orang yang menerima cinta yang taksub itu, yang obses tu akan terasa tertekan, rasa suffocated dan mungkin juga terjadinya penderaan emosi. Maksud Prof, cinta yang terlampau tu, cinta yang terlampau jadi taksub. Maksud dia macam tu. Taksub. Jadi tidak ada ruangan yang diberikan kepada orang yang kita sayang tu. Cuba imagine kalau dalam pasangan rumah tangga ataupun pasangan kekasih tu, memang you suka orang tu, tapi at the same time you akan bagi ruangan untuk pasangan you untuk ada their own friends so that they can breathe, they can explore other things and we have trust on them. Kita percaya dan we are not rasa takut yang jika kita biar macam tu mungkin pasangan kita akan lari ke tempat lain. Okey, jadi itu ada keseimbangan antara trust dan kasih sayang you bagi dan tidak mengongkong dan mendominasikan hubungan yang ada itu. Okey, saya nak bertanya juga pada Datin berkenaan dengan tanda-tanda ataupun hubungan yang tidak sihat. Jadi kalau boleh dapat ataupun nak tambah poin yang Prof saja bagi tahu tadi pun tak jadi masalah. Kita nak tanya berkenaan tanda-tanda hubungan yang tidak sihat. Jadi kalau boleh just ni. Okey, bismillah. Sebenarnya ada banyak kesan negatif daripada hubungan yang tak sihat ni. Di antaranya macam depression, anxiety macam Prof saja cakap kan. Rasa insecure, rasa tak ada self-worth dan sebagainya. Cinta ni patutnya membina. Dia sepatutnya membina kita. Dia patutnya merangsangkan lagi kita, membuatkan kita rasa selamat. Macam kita boleh buat apa-apa. Sebab tu kalau orang tengah bercinta, dia rasa semuanya indah dalam dunia ni. Sebab that is the feeling, that is the effect of perasaan cinta. Kalau kita berada dalam satu-satu hubungan dan pesannya pada kita ialah kita rasa tertekan, kita rasa macam tak ada confident, kita rasa macam sentiasa takut. Ini memang definitely red flags lah. Kita kena tanya, kita kena pause and tanya, betul ke ini cinta? This because this doesn't look like how love should be. Yang jadi bahayanya bila kita dah terlalu lama dalam hubungan yang tak sihat ni, kita akan jadi lebih terperangkap. Dia akan lagi memerangkap kita. Dan lagi
lebih suka untuk kita nak keluar daripada hubungan tu. So benda ni macam dia spiral tau. Bila you rasa rendah diri, then you rasa insecure, you rasa takut, jadi you will get into a spiral, and the longer you stay in that relationship, lagi you akan lebih susah nak cari jalan keluar. Jadi itu sebabnya penting tu, the pause, sering and tanya, is this the relationship that I want? Hubungan ni baik ataupun tidak untuk kita. Okay, so Dr. Lee ada sebut tadi berkenaan dengan kesan-kesan. Saya tertarik dengan ada seorang penonton kita bertanya soalan daripada Nurul. Dia tanya kalau dalam relationship banyak red flag tapi masih bersama sebab dah terbiasa. Okay, so macam mana nak buat? So ni penonton bertanya. Tadi ada sentuh berkenaan kesan tadi kan. So pendek-pendek kalau boleh menjawab soalan penonton kita ni. Okay. Mungkin kita ambil sikit masa Anwar untuk kita identify dulu. So apa dia red flag ni? So antara the red flags ni could be tidak jujur dalam hubungan. I think this is one of the red flag. So kalaulah kita berada dalam satu hubungan tu, for example katalah dalam romantic relationship, boyfriend girlfriend, ataupun even affectionate love, cinta antara rakan-rakan kita dan rakan-rakan. Jujur ni penting sebenarnya. Sekiranya kita sedar jujur itu tak hadir dalam hubungan tu, ini saya rasa antara satu red flag yang boleh, yang sepatutnya membuatkan kita pause and bertanya, do I want to stay or not in this relationship? Especially kalau kita punya nilai-nilai hidup yang kita pegang is kejujuran. So kalau you somebody yang amat pentingkan jujur, and then you dah start hubungan cinta dengan somebody yang jujur ni bukan salah satu nilai murni yang dia perteguhkan. Jadi ada benda yang tak kena kat situ lah. So this is one of the red flags. I think another one macam Prof Sajah cakap tadi, terlalu mengawal, over controlling. Again, cinta tu sepatutnya membina, merangsang, membawa kebahagiaan. So kalau kita rasa lemas, kita rasa terperangkap, kita rasa selalu macam tak ada tenaga, every time bila kita renungkan pasal relationship tu, ini I think another red flag lah yang seharusnya kita ambil kira. Rasa takut, I think this is also another big indicator. Kalau katalah kita ada temu janji dengan our friend, our special friend, terlambat tu sampai takutnya kita sampai terketar-ketar. Shouldn't be. I mean, you tak patutnya berasa macam gitu. Kalau cinta tak sepatutnya membuat you rasa macam itu. So kalau you perasan, you selalu merasa perasaan ni, pause and ask yourself, do you still want to be in this relationship or not? Something's not right. I think the other thing is keletihan, kelesuan, fatigue, you feel lethargic bila ingat pasal hubungan tu, you rasa yelah tak seronok. Ini pun another red flag lah. So ini bukannya dengan special person tu je, dengan kawan-kawan pun. Ada kawan-kawan yang is taking too much from you, from the relationship, and if it's not good for you, then walk away. So balik pada soalan Khairul tadi, Anwar, apa yang kita boleh buat? So kalau kita dah notice the red flags are up, I think the first thing we should make is a commitment, buat keputusan to walk away, to end it. Tak kira lah dalam relationship dengan kawan-kawan ataupun boyfriend, girlfriend, you kena cari kekuatan, find the courage to tell yourself enough is enough and walk away, just walk away. Another thing you boleh buat, get help. Cari kawan-kawan yang you selesa ataupun ahli keluarga, ibu ayah, kakak abang ataupun siapa-siapa sepupu yang rapat dengan you mungkin. Cakap dengan dia, luahkan apa yang you rasa, minta tolong apa yang boleh dia orang bantu. You can talk to a coach, maybe talk to your counselor kalau adik-adik, anak-anak yang di universiti, untuk cari jalan terbaik, because I think you need to start to plan apa dia action you ahead untuk you to be able to live this relationship, and it can be done. And the other thing I think is
try to focus on the positive. Dia, I think apa yang selalunya kita takutkan is the after effect of bila kita dah walk away from a relationship, kita dah banyak invest in that relationship, masa kita, perasaan kita, duit kita mungkin. Jadi itu menjadikan kita nak, bila kita nak walk away tu dia jadi macam sukar, macam ini I dah spend so much time, macam-macam lah. Ni I pun dah sampai kat umur ni, takkanlah macam-macam menghantui fikiran kita. So shift that thinking to a positive things. Jangan terlalu lama, jangan biarkan perasaan negatif ni menguasai diri kita. So you shift on something that's positive, maybe on your studies or on your hobby, on other things that you love doing, if you somebody who's outdoor, on nature ke, whatever that is more positive lah, yeah. And also tap on gratitude, living with gratitude, focus on the positive things. So I think these are a few things that kita boleh buat lah. Okay. Saya nak tanya juga, saya nak tanya Prof saja. Tadi Dati ada sebut pasal red flag dan macam mana kita nak overcome the red flag untuk hubungan cinta di antara parents, anak, ibu bapa, kan. Isu red flag pun mungkin juga akan terjadi, Ustaz. So macam mana kalau sebagai couple, okay, I tak selesa, kita break up lah. So jadi macam tu. Itu couple kira-kira. Tapi kalau cinta di antara hubungan family, di antara keluarga ni, kalau timbulnya red flag, macam mana kita nak overcome tu, Prof? Kita tak boleh memutuskan hubungan dengan family, betul tak, Prof? So macam mana, Prof? Betul. Saya rasa kalau saya cut across, ada 5 steps yang kita boleh ambil. Tak kiralah hubungan dengan keluarga, ibu bapa ataupun dengan rakan atau pasangan. Nombor 1, perlu ada kesedaran sama ada perhubungan yang kita jalinkan itu adalah sihat ataupun tidak. Okey. Dan tadi saya dah sebut 2-3 kali batas perhubungan tu, tapi tak sempat nak huraikan. Batas perhubungan ni sama ada batas perhubungan yang kita rasanya kita terima. Okey, batas dari perhubungan dari sudut fizikal, emosi dan juga boleh juga dari sudut yang lain. Okey, paling penting sekali fizikal. Kalau dari sudut perhubungan keluarga, ibu bapa, ada tak telah melampaui batas, maknanya penderaan fizikal. Kalau dari sudut pasangan, ada blackmail untuk melakukan aktiviti seks, itu melepasi batas fizikal. Okay, so seseorang itu perlu tahu apakah batas yang dia boleh accept, apa threshold dia. Jadi berlainan orang berlainan dia punya batasannya. Batasan emosi, adakah perhubungan ini membuatkan you rasa boleh bloom, bunga yang boleh berkembang cantik dan mekar dan happy, ataupun dia membuatkan you rasa tertekan, layu, sedih dan mati inside. So satu, kesedaran di mana anda dalam berbagai jenis perhubungan. Nombor 2, jika ada masalah dalam perhubungan, jangan diperam di dalam hati. Berterus terang lah. That's when they say makan hati. Tak tahu budak-budak sekarang tahu tak apa makan hati. Makan hati tu maknanya menanah lah seorang-seorang kat dalam, kan. Dan juga jangan, kebiasaannya bila perhubungan tidak terjadi, kita kebiasaannya akan menyalahkan diri sendiri, self blame. Elakkan, sebab perhubungan dia adalah it takes two to tango. Tak semestinya tak jadi you punya hal. Okay, so jangan salahkan diri sendiri dan kerana ini boleh membawa kepada kematian. Okay, makan diri boleh membawa mati. Dan nombor 3 adalah dapatkan bantuan. Paling penting dapatkan bantuan kepada seseorang yang kita percayai dan hormati. Sebab itu paling penting, terutama sekali couple ataupun pasangan yang baru saja menghubungkan pertalian rumah tangga. Jika ada masalah, jangan post dalam media sosial, jangan tanya orang di luar, mereka mungkin tidak tahu konteks yang you ada. Okey, dapatkan seseorang, bincang dan cuba selesaikan. Kalau anda adalah pelajar di sekolah ataupun di universiti,
dapatkan seseorang yang anda percaya. Mungkin kaunselor, guru ataupun ibu bapa. So ibu bapa harapnya dia faham anak di universiti itu tahap mana perasaannya dan di tahap mana developmental dia dari sudut perhubungan. Sekarang adalah tahap mencari pasangan. Jadi bila berbincang tu mesti berbincang dengan perasaan tenang dan tidak beremosi. Okey. Dan nombor 4, nilai semula keselamatan diri. Okey, dari sudut emosi. Jika kita tertekan, ada tanda-tanda murung, kita tak dapat perform dekat kelas, dekat tempat kerja dan kita macam cannot perform lah at home, at work, tolong dapatkan rawatan daripada profesional. Tapi kalau dari segi keselamatan diri, kita tak selamat dan bila kita lihat dan kita rasa perbuatan seseorang itu kepada kita adalah berunsur jenayah, maka kita perlu laporkan because di Malaysia kita ada undang-undang yang boleh melindungi diri kita. Okey, sama ada di dalam rumah tangga ataupun di luar. Jadi jangan bertindak sendirian. Ada resources untuk menolong seseorang itu jika kita terlibat dalam keadaan yang sedemikian. Dan nombor 5, sementara kita nak ambil usaha untuk menyelamatkan diri tu, penting sekali rancang macam mana kita ingin menjaga diri kita sendiri supaya kita selamat dari sudut emosi. Macam Datin Rosina cakap tadi, think positive, plan ahead. Okay, maybe you may need to change your mindset. Okay, sometimes kadang-kadang I think yang paling senang sekali adalah kita fikirkan when one door closes, there's so many doors open. Bila satu hubungan cinta kita tak jadi, ada banyak lagi pintu nak terbuka untuk kita. Bila hubungan kasih sayang tu tak jadi dari sudut pasangan kekasih, mungkin orang ni tak sesuai. Tuhan mungkin sediakan orang yang lagi bagus untuk kita. You have to change a bit of your mindset. So itu lima steps yang boleh ambil. 1, sedar apa jenis perhubungan. 2, jika ada isu jangan simpan dalam hati. Nombor 3, dapatkan bantuan. Nombor 4, nilai semula keselamatan diri dari segi fizikal ataupun emosional. Nombor 4, rancangkan supaya kita selamat. Okay, so tu 5 step yang Prof Sajah kongsikan kepada kita untuk hubungan sihat lah di kalangan kita. So anda boleh tengok dan antara benda-benda mungkin daripada step ni kita go through satu-satu. Kita tahu batas lah kan, batas hubungan, setiap batas tu berbeza setiap orang. Dan kalau tanya saya terus secara personally pun kita dengan pasangan pun kena berterus terang di antara satu sama yang lain. So untuk orang kata apa, lebih mengharmonikan hubungan. Prof saja, saya tak nampak Prof pula. Prof tutup kamera ke? Okay, tak apa. Saya nak ke soalan yang seterusnya sebab ada related dengan soalan yang penonton tanya berkaitan dengan tips untuk kekalkan hubungan yang sihat. Tapi soalan yang penonton tanya bagaimana untuk kembalikan kehangatan cinta dalam rumah tangga. Tapi soalan tu mungkin lebih kurang lah kot. So kita nak bertanya kepada Datin Lin, apa tu tips untuk kita kekalkan hubungan yang sihat? Datin Lin, boleh share tips sikit tak tips rumah tangga? Okay, saya cuba insyaAllah. Bismillah. I think nak jawab soalan ni saya lebih terpanggil nak kongsi so that kita boleh faham sebenarnya people demonstrate their love in different ways tau. Dia lain orang lain caranya mendemonstrasikan rasa cinta ni. So bahasa cinta ataupun love language ni ialah macam mana seseorang tu nak mendemonstrasikan perasaan cinta kepada orang yang mereka cintai lah. So a common love language is what is known as words of affirmation ataupun kata-kata pengesahan. Di mana rasa cinta ini didemonstrasikan melalui perkataan macam I love you, you are the sunshine, saya sayang ke awak dan sebagainya. So ada orang-orang dia perlu dengar luahan kata-kata cinta ini sebab pada dia it is important. Her or his love language is words of affirmation. So cara dia meluahkan, mendemonstrasikan perasaan cinta dia is daripada kata-kata. So dia pun akan mengeluarkan kata-kata cinta dan dia pun akan expect, dia perlu menerima kata-kata cinta
sebab that is their love language, is it? Some other people, some of us, our love language could be act of service. Di mana perasaan cinta itu didemonstrasikan melalui perkhidmatan ataupun perbuatan untuk orang-orang yang tersayang. So bahasa cinta sebegini mungkin lebih popular zaman ibu dan ayah kita. So zaman ibu dan ayah saya dengan Prof sajalah. Mungkin lain tu ni zaman dulu-dulu. Zaman dulu, betul tak? Ayah kita mungkin lebih selesa menunjukkan rasa cinta dengan pagi-pagi keluar pergi kerja, cari rezeki. Dialah ayah lah yang jadi pelindung untuk keluarga. Dia yang mendidik anak-anak menjadi guru disiplin kat rumah dan sebagainya kan. So itu bahasa cinta dia. Dia mungkin tak sering cakap I love you macam zaman sekarang, sebab untuk dia bahasa cintanya ialah daripada act of service, perbuatan, perkhidmatan untuk orang-orang yang disayangi. Ada juga orang menunjukkan rasa cinta melalui sentuhan, touch. Ini kalau orang putih kata huggers lah. Jumpa-jumpa kan nak peluk, sebab dia very they are really into touch. So cara mereka orang ni menunjukkan rasa cinta is through touching, not necessarily just hug, kadang-kadang pegang, sentuh, sebab that is their way of demonstrating love. Ada juga some of us yang bahasa cintanya is through gift, bagi hadiah. Untuk mereka, kalau janganlah terlupa birthday, anniversary, first month anniversary, second month anniversary dan sebagainya. Sekarang ni saya tak tahu lah anniversary, every day is anniversary, because benda ni mungkin pada setengah orang tak penting, tapi pada orang-orang macam ni, that is their love language. So it is important to them, sebab tu lain orang lain caranya. Jadi kita nak balik pada soalan Anwar tadi, apa pentingnya kita untuk kita pause, again saya ni memang suka pause and reflect untuk mengetahui apa dia bahasa cinta kita dan apa dia bahasa cinta orang-orang yang penting dalam hidup kita. So that you can better manage your expectation. So for example, katalah my love language is words of affirmation kan. So I perlu nak dengar my husband tu cakap I love you every day, I miss you every day, katakanlah So and kebetulan pula katalah my husband punya love language is more of act of service. So I don't get saya tak dapat mendengar kata-kata cinta tu dipeluahkan secara verbal kan. Kalau kita tak tahu ni, jadi kita akan tertanya-tanya dia ni sayang tak kat I kan, tak dengar pun, tak cakap pun. But if you know this, then you can ask yourself, agaknya apa love language for my husband? Yang pagi-pagi dia keluar pergi cari rezeki, dia balik tiap-tiap malam, dia ada bersama anak-anak, tiap-tiap kali makan. Itu mungkin the way for him to show his love language. And kalau kita dapat memahami, kita dapat accept and kita dapat manage our expectation, then I think the hubungan tu akan jadi lebih mesra mungkin. Then you can appreciate your partner based on trying to fulfill lah apa dia punya need. Sebab kadang-kadang kita terlalu taksub, terlalu rakus untuk nak memenuhi kita punya keperluan diri sendiri tanpa mengambil kira sangat keperluan orang-orang yang hadir dalam hidup kita. So pause and reflect and understand that setiap orang tu cara dia berbeza. And if we are good with that, then okay. Kalau katakan kita perlu, kita boleh minta. So katalah if in the example, kalau saya perlu, saya boleh have a conversation dengan the person in my life and cakap tanya, do you love me or not? And I need to hear it. Tak apa, tak ada salah je. Okay. So maksudnya kita kena tahu kita punya orang kata apa, pasangan kita punya love language dan diri kita sendiri love language. Dan kita faham benda tu, insyaAllah kita akan bertoleransi lah kot kan.
Betul. sesama individu. Benda ni pun tidak terpakai kepada hanya couple sajalah kan. Benda ni terpakai kepada mungkin parents dan Betul. mungkin rakan-rakan juga. Yeah. Dan paling diingat adalah batasan lah. Batasan tu kena jaga. Contoh lelaki dan perempuan, kawan, of course lah language katalah pegang, batasan tu tidak boleh dipegang. So jadi macam itulah, walaupun kita tahu macam kita nak ekspresi kita punya love language tu, tapi dengan menjaga batasan. Betul? Betul ke apa yang saya nak sampaikan ni? Okey, kita ada lagi 5 minit. Sekejap je, 1 jam ni tak rasa sebenarnya. Kalau lagi topik cinta ni kan, boleh bercakap 1 hari pun berkaitan dengan cinta. Soalan pun banyak yang tak sempat saya bertanya, tapi tak apa, it's okay. Mungkin last soalan saya nak ajukan kepada kita punya panel, both panel. Apa pesanan Prof Sajah ataupun Datin Lin kepada belia-belia ataupun penonton kita dekat luar? Kita bermula dengan Prof Sajah sendiri dulu. Pesanan yang Prof nak sampaikan. I think banyak kita belajar hari ni, tapi yang paling penting sekali, message nombor 1 dalam perhubungan, kita perlu usahakan. We have to work for that kind of relationship that we want. Tadi kita dah bagi banyak ingredient kan, banyak tools yang kita boleh ambil pakai. Nombor 2, message saya adalah tanya diri kita, apakah kualiti insan yang kita nak pancarkan kepada orang yang kita kasih, sayang dan cinta itu. Okey, tanya, adakah kita nak jadi hanya penerima tanpa pemberi, ataupun kita nak tolak ansur, memberi dan menerima, saling memahami, berbaik hati, penuh kasih sayang, memahami dan sabar. Tapi itu soalan nombor 2 saya. Jadi saya bagi balik kepada penonton untuk jawab, sebab ini adalah penting supaya kita tahu dan ke mana kita nak hala tuju perhubungan kita. Terima kasih. Okey. Datin Lee juga, apa pesanannya kepada penonton-penonton di luar sana dengan topik kita pada hari ini? Okey, saya rasa sebagai manusia, kita ni dicipta sebenarnya saling memerlukan. So perasaan cinta ni sebenarnya ialah satu anugerah dan juga satu amanah daripada Allah SWT. Ianya satu anugerah sebab dengan perasaan cinta inilah hubungan sesama manusia itu boleh terjalin. Ianya adalah satu amanah dari Allah, kerana sebagai manusia kita dia ada tanggungjawab untuk memastikan hubungan sesama manusia kita ini sentiasa dijaga dan dibelai. Jadi saya punya pesanan lah, reminder untuk diri sendiri juga, mungkin kita patut lebih sering muhasabah diri dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita menjalankan amanah ini dengan sempurna. So anugerah Allah SWT dari segi memberikan kita keluarga yang sayang pada kita. Dah sempurnakah kita menunjukkan rasa cinta dan terima kasih kita pada ibu dan ayah kita, pada kakak, abang dan adik-adik kita? Cukup ke seminggu sekali telefon tanya khabar? Ataupun mungkin kita boleh buat lebih baik daripada itu. Ya? Sama juga dengan rakan-rakan, muhasabah diri, tanya kita dah buat ke apa yang dipertanggungjawabkan ke atas kita sebagai seorang rakan, kalau kita tahu ada yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. Ya? Sebab hubungan tidak akan terus segar kalau ianya tak dibaja, dibelai. So, cinta hanya akan mekar sekiranya hubungan itu terus dijaga, dibelai, because it takes effort. It is actually an investment. So kita kena take action lah untuk memperkasakan rasa cinta di antara kita. Okay, so itu pesanan panel-panel kita kepada penonton di luar. So saya rasa kita dah sampai di hujung rancangan. So terima kasih kepada semua yang menonton kita pada hari ini. So insyaAllah kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang orang kata masalah ataupun mungkin segan nak inform kita ataupun di ruangan chat, boleh berhubung dengan kami dan kita akan berhubung dengan panel-panel kita. Kita akan ajukan soalan yang ditanya mungkin selepas sesi live ni kepada panel-panel untuk menjawab. Dan jika anda semua menjadi mangsa kepada hubungan yang tidak sihat, so jangan tunggu saja, so reflect diri anda, buat tindakan yang sewajarnya, minta bantuan dan pergi ke bantuan yang dicakap tu boleh pergi ke kawan-kawan ataupun pergi ke sumber yang anda boleh percayai. Okay, so jika
sekarang dah sampai ke hujung rancangan, kita akan bagi link untuk pendaftaran kepada anda semua. So minta anda semua untuk mengisi borang maklum balas berkenaan dengan topik kita hari ini, dan mungkin boleh isi maklumat diri untuk kami sediakan isi kepada anda. So terima kasih kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini. So kita akan end live kita, tapi minta panel supaya still remain dalam Zoom untuk urusan yang selanjutnya. So terima kasih kepada penonton kita pada hari ini untuk sesi podcast siri yang ke-13. Berjumpa lagi pada siri yang akan datang pada bulan datang dengan topik yang berbeza dan panel yang berbeza. InsyaAllah jangan lupa like, subscribe dan share our YouTube channel dan media sosial. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stay safe guys. Take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum.